Apakah kurikulum standard? Kurikulum standard bermaksud kurikulum yang dapat dikuasai oleh semua murid dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Kurikulum standard juga memberi fokus kepada keberkesanan pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran selain dapat mengenal pasti strategi penambahbaikan. Apakah dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP? DSKP merupakan dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran yang terdiri daripada standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Pelaksanaan kurikulum berasaskan standard, penekanan bukan lagi kepada peperiksaan tetapi kepada pertumbuhan pembelajaran murid. Apakah perbezaan antara pendekatan KSSR 2011 iaitu transformasi kurikulum dan KSSR Semakan 2017? Pendekatan KSSR 2011 adalah melibatkan membaca, menulis, mengira dan menanggung. Manakala pendekatan KSSR Semakan 2017 ada penambahan kemahiran berfikir aras tinggi dan juga deep learning dan deep understanding. Apakah pendekatan KSSR Semakan 2017 bagi mata pelajaran bahasa Arab berhubung deep learning dan deep understanding? Kurikulum Semakan 2017 telah mengurangkan separuh daripada bilangan tema untuk memberikan ruang kepada murid memperolehi pembelajaran kemahiran bahasa secara deep learning dan deep understanding. Penerapan kebat dalam kurikulum. Bagaimana? Penerapan kebat di dalam kurikulum adalah melibatkan kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Pendekatan yang dicadangkan untuk mencapai kebat adalah mempraktikkan pembelajaran abad ke-21. Kata kerja kebat. Kata kerja kebat tersebut ditulis secara eksplisit di dalam setiap standard pembelajaran di dalam DSKP bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid. Apakah standard kandungan? Standard kandungan adalah pernyataan spesifik tentang pengetahuan, kemahiran dan nilai yang patut murid kuasai dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Dengan kata lain, ianya merupakan capaian kurikulum diberi masa selama setahun persekolahan untuk dicapai oleh murid. Apakah standard pembelajaran? Standard pembelajaran adalah kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkah laku yang boleh diukur. Menyebut tentang standard pembelajaran, guru-guru perlu memberikan perhatian bahawa standard pembelajaran adalah proses untuk mencapai standard kandungan. Standard pembelajaran juga merupakan ansur maju pembelajaran murid dan standard pembelajaran adalah objektif. Setiap standard pembelajaran adalah menjadi objektif, tetapi objektif yang boleh dipecah-pecah mengikut kudrah murid dan ianya bukan hanya menjadi satu objektif sahaja. Satu standard pembelajaran adalah dipecah-pecahkan kepada beberapa objektif. Ruangan cadangan aktiviti. Bermula dengan pelaksanaan KSSR Semakan, standard prestasi diletakkan di hujung setiap kemahiran. Ruangan standard prestasi sebelum ini telah dimuatkan dengan cadangan aktiviti bagi pelaksanaan KSSR Semakan. Seterusnya, kita akan meneliti kandungan DSKP KSSR Semakan 2017 Bahasa Arab tahun 5.
Kolom standard kandungan mengandungi 4 aspek yang perlu diajar oleh guru, iaitu huruf, perkataan, ayat mudah al-jumal al-basitah dan ayat berkesinambungan al-jumal al-mutanasiqah. Keempat aspek ini, huruf, perkataan, ayat mudah dan ayat berkesinambungan yang dirangkumkan ke dalam 4 tajuk. Mengapa kurikulum masih meletakkan pengajaran huruf di tahun 5? Kurikulum meletakkan huruf mutamathilah di tahun 5 kerana berdasarkan penilaian kurikulum yang telah dilaksanakan sebelum dibangunkan kurikulum semakan ini, didapati sebilangan murid di tahap 2 masih belum mampu membezakan bunyi huruf dengan baik. Guru mesti memberikan penekanan tentang makhraj huruf walaupun dokumen tidak meletakkan pengajaran makhraj huruf. Kolom standard pembelajaran secara umumnya terdapat beberapa kata kerja kebat seperti yang pertama, muhakkah. Muhakkah membawa maksud ajuk atau tiru. Satu proses yang mesti dilalui murid dalam menekankan pembelajaran fonetik. Proses ini memberikan ruang pembelajaran mendalam kepada murid berhubung penekanan makhraj dan nazam. Yang kedua, tahdid. Tahdid membawa maksud mengenal pasti. Ini kebat kerana murid boleh mengenal pasti bunyi huruf berdasarkan analisis bunyi huruf yang didengar. Yang ketiga, tamyiz. Tamyiz membawa maksud membanding beza dengan mencari persamaan dan perbezaan. Ianya merupakan kebat dalam pembelajaran murid dan ianya akan dilalui oleh murid secara pembelajaran mendalam. Dan yang keempat, bina. Bina membawa maksud mencipta. Standard kandungan 1.1.1, murid mampu mengajuk 11 huruf mutasyabihat. Huruf sin, contohnya dalam standard kandungan tahun 5, berulang sebanyak 2 kali. Kebiasaannya, guru akan memaparkan gambar dan menuturkan kalimah bagi gambar tersebut. Murid akan mengajuk atau meniru apa yang diungkapkan oleh guru. Pemahaman ini nampak mudah, akan tetapi kesemua huruf ini hampir sama sebutan. Oleh itu, guru perlu menuturkan huruf-huruf ini dengan betul. Standard kandungan 1.12, murid mampu menentukan huruf dan kalimah yang didengar agar mendapati gambar atau rangsangan yang diberi oleh guru. Standard 1.1.3, murid mampu membezakan huruf dari kalimah yang didengar. Murid mampu membina atau membuat perkataan setiap tulisan dari huruf yang didengar. Standard kandungan 1.2.1, murid mampu mengajuk kosakata atau perkataan atau kalimah bagi 4 tema yang dipelajari. Bagi setiap tajuk bagi tahun 5, kebiasaannya kalimah yang terdapat dalam tajuk hanya 15 kosakata yang murid harus pelajari, kecuali tajuk aktiviti kokurikulum merangkumi 16 patah perkataan. Standard kandungan 1.2.2, murid dapat menentukan kalimah yang didengar agar mendapati gambar atau rangsangan yang diberi oleh guru. Standard 1.2.3, murid mampu mengklasifikasi kalimah yang didengar seperti klasifikasi antara haza dan hazihi. Merujuk gambar tertera, murid boleh mengklasifikasi antara 4 kategori unit beruniform: olahraga, sukan atau permainan, dan kelab persatuan. Standard kandungan 1.2.5, murid mampu membuat intaj projek mudah, projek based learning seperti merakamkan suara dan memasukkan ke dalam perisian PowerPoint. Pemeringkatan ketiga adalah kemahiran lisan bagi ayat mudah. Terdapat 7 kata kerja kebat untuk kemahiran ini.
Sebagai contoh, standard 1.3.2, murid mampu menuturkan ayat mudah bagi 4 tema yang dipelajari. Standard kandungan 1.3.6, murid mampu melakonkan ayat mudah bagi 4 tema yang dipelajari, khususnya bagi teks yang berbentuk dialog. Standard 1.3.7, murid dapat membuat ayat berdasarkan kalimah yang diberi oleh guru. Standard 2.3.3, murid mampu menghafal ayat mudah bagi 4 tema yang dipelajari. Ini akan memudahkan mereka untuk sub kemahiran yang lain seperti berlakon, iaitu kemahiran 2.3.5, dan membuat ayat, iaitu kemahiran 2.3.6. Pemeriksaan keempat adalah jumal mutanasiqah atau stretching sentence, bagi ayat yang berkesinambungan. Perlu ditegaskan, bagi tahun 5, jumal mutanasiqah hanya 3 ayat jumal basitah. Sebagai contoh, hadza sahnun, sahnu nazifun, as-sahnu nazifun ala rafi, ataupun dalam jumlah berbentuk ismiyah, hadza sahnun, as-sahnu nazifun, unazzifu as-sahna bil ma'i. Standard kandungan 2.4.1, murid mampu mengajuk jumal mutanasiqah bagi 4 tema yang dipelajari. Standard 2.4.4, murid mampu menyusun jumal mutanasiqah dari 3 ayat jumal basitah yang diberi. Standard 2.4.5, murid mampu membuat jumal mutanasiqah dari jumal basitah. Kemahiran menulis untuk tahun 5 diletakkan 3 pasang huruf mutasyabiah, dan murid dikehendaki dapat menulisnya dengan baik dan menguasainya. Untuk kemahiran menulis, guru disarankan supaya memberikan latihan menulis kepada murid menggunakan ruang yang bergaris. Murid dilatih menggunakan pendekatan, iaitu imla' mangkul, imla' manzur atau imla' masmu'.